Tak ada. Tadi cikgu tak sharing. Kena putus tadi. Okey. Itu. Sini tekan share. Alright, sorry ya. Agak lembab sikit dengan IT ni. Lepas tu line internet pun slow juga. Okey. So sekarang kita start lah. Okey, soalan nombor 1. Boleh nampak soalan nombor 1? Boleh. Boleh. Hello. Respon sikit boleh nampak tak? Boleh cikgu. Alright. Okay, so soalan nombor 1 kita tengok ya. Soalan nombor 1 ni senang je, simple je soalan dia, tapi bila awak tak ada konsep asas yang kuat, susah nak jawab juga soalan ni. Okay, dia kata menggunakan kuantiti semua. Sekarang ni dia nak semua atau sebahagian. Kamu kena masukkan dalam kenyataan yang 1 dan 2 ini. Lengkapkan setiap pernyataan berikut supaya menjadi satu pernyataan yang benar. Okey, dia nak kamu masukkan semua ke sebahagian dekat dalam ni. Menjadikan pernyataan ini adalah satu pernyataan yang benar. So sekarang ni kita kaji dulu pernyataan yang pertama. Dia kata nombor perdana. Tahu tak apa nombor perdana ni? Nombor perdana ialah nombor genap. Okey, nombor perdana ni apa sebenarnya? Nombor perdana ialah nombor apa? Siapa nak jawab? Nombor yang boleh dibahagi dengan 1 atau diri dia sendiri. Okey, nombor yang boleh dibahagi dengan 1 atau diri dia sendiri. Okey, bagus. Siapa tu? Okey. Dan dia juga, apa lagi satu? Dia boleh dibahagi dengan diri dia. Dengan 1. Lagi satu sifat dia. Dia ada 3 sifat dia. Dia boleh bahagi dengan 1, dia boleh bahagi diri dia dan lagi satu sifat dia. Siapa tahu? Boleh bahagi dengan 1. Okey, nak tulis pen ni susah. Cikgu tak keluarkan pula kenyataan tu. Lepas tu yang last sekali dia tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. Maknanya nombor perdana ni kalau kamu tengok dia tak ada dalam nombor lain. Okey, apakah nombor perdana yang pertama? Siapa nak jawab? 2. 2, betul. Adakah 1 nombor perdana? Tak. Tak. Kenapa nombor 1 bukan nombor perdana? Mesti lebih. Jawab. Nombor 1 dia bukan nombor perdana. Kalau korang tengok nombor 1 ni dia boleh bagi diri dia, betul. Dan 1 tu kebetulan diri dia. Okey, memanglah dia tak ada dalam sipil lain, tapi masalahnya dia hanya memenuhi 2 syarat saja tau. Sebab syarat 1 dan 2 itu rangkum dalam satu syarat. So dia tidak memenuhi ketiga syarat tau. So dia terkeluar daripada nombor perdana. Itu sebabnya nombor 1 bukan. So nombor perdana yang pertama ialah tadi apa? 2. Okey, sekarang ni dia kata nombor perdana ialah nombor genap. Okey, 2. Lagi 2, selain berdua apa lagi? Lepas 2? 2 lagi apa? 3. 3. Okey, lagi. 5. 5. 5. Okey, 5. Sebut. 7. 7. Okey, lagi. 11. 9. Cikgu dengar siapa sebut 9 tu? 13. Ada siapa sebut 9? Ada siapa sebut 9? Tak ada siapa. Tak ada siapa kan? Okey, bagus. Semua dah pandai nombor perdana sekarang. Itu yang cikgu nak. 7, 11, 13 and so on And so on lah. Okey, sekarang ni dia kata nombor perdana ni korang nak letak semua ke korang nak letak sebahagian? Korang nak letak apa? Sebahagian. Sebahagian. Sebenarnya nombor genap kat sini hanya 2 nombor genap kan? Yang lain ni semua nombor ganjil. Itulah sebabnya. Ni nanti tak tahu nombor genap tu apa pula cikgu. Alah, nombor genap kalau tak tahu kena balik nanti kata 1. Ya? Itu. Okey.
So sekarang ni nombor bahagian 1A maknanya jawapannya ialah apa? Sebahagian. Betul. Siapa jawab sebahagian tadi? Betul. Bagus. Okey. Macam mana cikgu nak tengok siapa yang menjawab? Cikgu tak nampak sebab cikgu nampak skrin cikgu yang cikgu present je. Siapa yang jawab tu bagus ya. Cikgu cakap cikgu tak sebut nama, jangan kecil hati tau. Okey. Alright. Soalan 2. Okey, kita tengok soalan 2 pula. Soalan 2, hexagon mempunyai 6 sisi. Nak letak semua ke nak letak sebahagian? Semua. Hexagon. Semua. Okey, betul. Semua. Betul. Semua hexagon mempunyai 6 soalan B seterusnya. Ni. Tengok dia. Akas. Dekat trial. Dekat trial kan? Dekat trial korang keluar soalan akas kan? Boleh jawab tak soalan akas tu? Boleh. Macam mana ni? Kalau diberi pernyataan yang jika maka, okey. Tukar color lah. Okey, jika maka, nampak ni. Jika mana hal? Jika maka. Tu pernyataan tu. Jika maka, jika Y lebih besar pada 6, maka Y lebih besar pada 2. Okey, macam mana awak nak buat akas? Macam mana? Siapa boleh jawab? Jika Y lebih besar pada 6, maka Y lebih besar pada 2. Sama je. Adakah itu akas? Terbalikkan je kot. Ada 2 tu. Macam tu kan? Dia terbalik. Engkau orang kan selalu pakai baju yang tulis Converse. Betul tak? Ni kau nampak ni Converse? Ni dia tulis Converse ni. Nampak. Ni Converse. Kan? Kau selalu pakai baju yang ada tulis Converse. Kau tahu tak apa makna Converse ni? Kasut pun ya. Amal kata kasut pun ya. Converse. Ataupun Converse. Terbalikkan. Dia terbalikkan lah maknanya. So bila akas ni meaning awak terbalikkan sahaja. Awak terbalikkan aja benda tu. Yang jika ambil yang ini dulu, maka yang ini pula. Jika maka itu dia memisahkan dua pernyataan. Pernyataan satu dengan pernyataan dua. So maknanya sekarang ni awak hanya menukar. Jika ambil pernyataan yang kedua, maka pernyataan yang pertama. Itu sahaja yang awak lakukan. Senang tak penaklukan maths ni? Senang kan? Itulah. So itulah jawapan dia. Okey, lembab pula dia. Jika Y lebih besar daripada 2, maka Y lebih besar daripada 6. 1 markah. Okey. Soalan B terus soalan C. Soalan yang kedua tak ada ni. Jika maka. Oh yes, sebab dia kata seterusnya nyatakan sama ada akas itu benar atau palsu. Ini. Ni kan? Sorry. Nyatakan sama ada akas ini benar atau palsu. So kamu kena fikirlah sikit. Jika Y lebih besar daripada 2, maka Y lebih besar pada 6. Maknanya sekarang ni macam ni kamu nak tentukan palsu atau benar, cikgu dah terletak jawapan. Okey, macam ni kamu nak memikirkan Y lebih besar pada 2, maka Y lebih besar pada 6. Betul ke kenyataan ni? Kamu letakkan satu nombor yang Y lebih besar pada 2. Letak 3 je, tak payah jauh-jauh, letak 3 je. Okey, kalau kamu letak Y tu 3, okey, kamu letak Y tu 3, kan? Ni, Y ni kita letak dia 3. Okey. Adakah Y ini juga lebih besar daripada 6? Kalau Y tu 3 lah. 3, adakah dia lebih besar daripada 6? Tak kan? Tak. Memanglah kamu kata, iyalah cikgu kalau Y tu 7 pun lebih besar pada 2. Tapi 7 memang lebih besar pada 6 kan? Tapi sekarang ada satu pernyataan apabila kita meletakkan 3, 4, 5 kan? Maka pernyataan ini akan menjadi
palsu. Maka keseluruhannya, kesimpulannya, kenyataannya palsu. Itulah dia. So ini satu markah, ini yang atas ni satu markah, yang bawah ni pun satu markah. Tu 2 markah tu. Senang je kan jawabnya. Soalan panjang tapi jawapan pendek. Tapi kamu kena faham. Kalau tak faham, panjanglah kamu jawab. Tak apa-apa kamu jawab. Macam cikgu tanda tu, ramai yang dia salin je balik benda apa ni. Tak boleh lah macam tu kan. Soalan ni senang. Dah membebel lah pula. Okey. Okay, kita teruskan. Soalan C. Okey, soalan C. Dia kata premis 1. Ni kalau keluar premis 1, premis 2, conclusion. Ini apa namanya ni? Siapa ingat? Form 4 dulu. Cikgu form 4 ajar. Ni nama apa ni? Hujah. Awak nampak ni? Hujah. Ya. Hujah. Hujah ni ada berapa jenis? Siapa ingat? Ada berapa jenis hujah? Cikgu, ada orang nak masuk tapi cikgu tak bagi dia masuk. Macam mana cikgu nak pergi balik? Hide ke? Sekejap Macam mana cikgu nak kecilkan skrin? Macam mana Umi nak admit orang masuk? ESC? Okey. Lepas tu? Ni, dekat sini kot, dekat sini. Ni nak admit. Okey. Susahlah, dia orang tak guna yang MOE punya. So kita kena admit. Lepas tu balik Balik okey. So nanti kalau Umi nak dia bukan presentation. Yang ni kot presentation. Ni. Do you want to keep your apa ni? Keep. Okay. Sekejap Ini orang yang from current slide. Okay, tadi kita memang dekat sini ke tadi? Soalan 1C? Betul Okay, soalan 1C. Alright. So sekarang ni, soalan 1C ni berkaitan dengan hujah. Kalau kamu ingat dulu masa form 4 kita belajar ada 3 jenis hujah. Hujah yang pertama yang ada semua tu. Ingat tak perkataan semua? Semua A ialah B. Sebenarnya hujah ni dia mengandungi 3 ayat. Premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Kita tengok yang contoh cikgu bagi hujah yang pertama lah. Hujah yang pertama contohnya yang ni. Awak tengok dia ada premis 1, dia ada premis 2, dia ada kesimpulan. Premis 1 ni dia akan memberi ayat yang umum. Nampak? Kalau hujah 1 ni dia ada perkataan semua. Kamu nak kenal hujah 1, 2, 3. Hujah 1 dia ada semua. 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 Dia kan dia cakap sini, semua pelajar wajib belajar online. Premis kedua ni dia membenarkan, maknanya dia nak mengukuhkan ayat yang premis 1 ni, dia mengeluarkan sebahagian daripada premis 1 dan dia membenarkan. Itu. Maknanya sekarang ni dia ambil, tapi dia mengkhusus tau. Bila premis 1 umum, premis kedua dia mengkhusus. Yang semua pelajar tadi umum, betul? Semua pelajar umum. Yang premis 2, lepas tu kesimpulan, Amirul ambil yang sifat apa benda tu? Wajib belajar online. Macam tu. Nampak tak? Premis 1, premis 2, kesimpulan untuk hujah 1. Itu hujah 1. Lagi 2 hujah. Hujah kedua pula. Hujah kedua dia mengandungi jika, maka. Mana? Ni, jika, maka. Nampak? Yang warna biru tu, jika, maka. Jika seorang pelajar rajin berusaha, maka dia berjaya dalam hidupnya. Nampak dua kenyataan, 2 ayat yang dikombainkan. Dan ini adalah umum. Kenapa umum? Sebab dia kata jika seorang pelajar, siapa-siapa lah. Siapa yang rajin berusaha pula, dia mengkhusus, maknanya dia ambil balik.
Diambil dan dia khususkan yang seorang pelajar tadi kepada Aminah. Seorang pelajar siapa? Aminah. Aminah seorang pelajar yang rajin berusaha. Okey, kesimpulan dia Aminah berjaya dalam hidupnya. Nampak? Dia membenarkan yang selepas jika, maka dia membenarkan juga kesimpulan dia benarlah selepas maka. Gitu. Itu hujah 2. Hujah ketiga. So far ada apa-apa nak tanya? Ke cikgu cepat sangat? Tak ada cikgu. Tak ada, Kerja. Masih boleh masuk. Hujah ketiga pula, okey. Membezakan dengan hujah kedua tadi dia macam ni. Dia sama je, premis 1 dengan hujah kedua, premis 1 dia sama. Okey, umum. Nampak? So, jika siapa-siapa lah rajin berusaha, maka dia berjaya dalam hidupnya. Dia kan, dia siapa-siapa kan. Tapi bila premis kedua, si Polan ni ada nama Polan tak kat sini? Tak ada kan? Okey, dia menidakkan. Hujah 3 ini kamu nampak perkataan tidak. Aduh, ambil pen sikit. Kamu nampak perkataan tidak tu. Nampak tak perkataan tidak ni? Dia tidak tapi dia tidakkan yang selepas maka ni. Okey, Polan ni tidak berjaya dalam hidupnya pada premis kedua. Pada premis kedua, dia tidakkan yang selepas maka. Kesimpulan dia, Polan seorang pelajar yang dia tidakkan juga yang depan ni. Tidak rajin berusaha. Gitu. Boleh dapat tak? Hujah 1, hujah 2, hujah 3. Boleh Nampak tak perbezaan dia sekarang? Boleh. Boleh. Okey, sekarang cikgu nak tanya korang. Untuk soalan C, agak-agak hujah yang soalan C, hujah mana satu tu? Siapa boleh jawab? Soalan C, hujah mana satu? Kalau kita tengok kan, premis 1 dia kan, jika set A adalah subset kepada set B, kau tak payah fikirlah, cikgu benda subset ni, nanti kita sentuh subset ni apa. Sekarang ni korang tengok je pernyataan ni, jika set A adalah subset kepada set B, okey. Maknanya yang memisahkan tu, jika maka dia tu, kita skip kat sini, set A adalah subset kepada set B. Itu satu pernyataan yang pertama selepas jika. Okey, pernyataan yang kedua selepas maka. A persilangan B sama dengan A, dia kata. Okey, ni jika maka, lepas tu kamu kata, oh ini mungkin hujah 2 dengan hujah 3 lah ni. Antara hujah 2 dengan hujah 3. Okey, yang mana satu tu kita kena kenal pasti. Lepas tu kita tengok pula, dia mesti mengosongkan satu ruang je, satu tempat je. Dia tak akan kosongkan dua-dua. Kejam berbenar lah soalan tu, dia kosong dua-dua kan. Sekarang ni dia hanya kosong satu tempat je, premis 2 ni je. Dia tanya apakah premis kedua? Dia bagi conclusion, kesimpulan dia bagi. Set A bukan. Nampak tak perkataan bukan? Nampak tak? Bila ada perkataan bukan, bila ada perkataan bukan, maknanya ini adalah hujah nombor 3. Nombor 3. So bila membukankan, dia membukankan, awak perhatikan, dia ambil yang ni, pernyataan yang selepas jika ini dia bukankan. Dia bukankan pada kesimpulan. So untuk premis kedua pun kita kena bukankan juga. Kita kena tidakkan juga. Kita tidakkan yang mana? Tidakkan yang selepas. Selepas mana? Selepas? Sama dengan tu jadi tidak sama dengan. Betul. Itulah dia. Kita tidakkan. Maknanya dia punya jawapan dia akan jadi awak tak keluar. Ni mesti line lah ni. Okey. A persilangan B, kita bukankan jugalah. Ya. Kita letaklah chat kat situ. Kalau kita letak sama dengan, maknanya tiada markah. Bila letak, macam cikgu letak ni, baru kamu dapat markah. Gitu. Okey tak? Nampak tak? Bila kamu buat sama dengan, itulah pemeriksa serba salah sebenarnya. Kalau kamu buat sama dengan, kamu letak benda ni je kan?
kamu dapat 1 markah. Bila kamu letak sama dengan kamu tak letak benda ni, apa jadi? Kamu tak letak benda ni, apa jadi? Ni kamu tak letak ni. Apa jadi? Alah. Kosong markah dia. Server salah kau tarik tu. So korang betul-betul lah ya. Ini kalau tidak buatlah. Buat ke dia tidak lah. Okay. Alright, so seterusnya soalan 2. Baru soalan 1 kan? Okay, soalan 2. Soalan 2A. Okay, yang ni kita pergi cepat je lah. A1, 3 ialah nombor genap. Dia suruh nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. 3 ialah nombor genap. Palsu. Palsu, betul. Jawapannya palsu. Okey. Alright, nombor 2. Negatif 2 ialah nombor negatif. Atau. Nampak perkataan atau? Nampak. Okey. Atau tu sekarang yang nak diujinya di situ. Macam biasa je kan? Tapi ada atau di sini ni. Atau ni. Apa maksud atau? Okey, sekarang ni korang tentukan dulu. Cikgu nak tengok korang jawab. Dia negatif 2 ialah nombor negatif atau 7 ialah nombor genap. Benar? Siapa kata benar? Benar. Sebab apa benar? Sebab negatif 2 ialah nombor negatif. Okey, negatif 2 ialah nombor benar ke palsu tu? Benar. Benar, okey. Yang ni benar. Kan memang kena satu. Ni benar. Okey, 7 ialah nombor genap? Ya. Salah. Ya ke? 7 nombor genap? Tak. Nombor ganjil lah. Nombor ganjil je. Nombor ganjil lah kan? So dia palsu ke benar? Nak benar ke palsu ni? Benar. Palsu. Palsu kan? Benar atau palsu, hasilnya apa? Benar. Benar atau palsu, hasilnya apa? Benar eh? Benar. Sure benar? Benar. Okey. So jawapan dia benar lah. Ni siapa yang nak tanya cikgu? Kenapa? Benar. Bukan palsu. Ada tak yang nak tanya? Semua dah okey yang ni? Cikgu kalau nak tanya apa-apa just on mic, lepas tu tanya je, stop je. Okey, yang ni pula soalan B. Soalan B dia suruh tulis dua implikasi. Apakah implikasi? Siapa nak jawab? Implikasi maksud dia apa? Hello? Lost connection lagi ke? Tak, dengar je. Dengar ya? Masih ada okey. Sekarang ni dua implikasi. Dia sudah tulis dua implikasi. Okey, implikasi ni adalah pernyataan yang ada jika maka. Awak nampak tak? Yang sekarang ni dia bagi pernyataan majmuk. Ini namanya pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk ni dia menggabungkan dua pernyataan. Okey, dua pernyataan ni. Pernyataan yang warna apalah pula. Ni warna hijau ni. Pernyataan yang pertama. Okey, digabungkan dengan jika dan hanya jika. Ni sepatutnya sampai jika ni. Pernyataan yang kedua yang ni. Ini pernyataan pertama, ini pernyataan yang kedua. Begitu. Alright. So sekarang ni, kalau dia suruh kamu buat implikasi, apa kamu buat? Kamu hanya memotong jika dan hanya jika ni, potong semua. Dan kamu hanya letak jika benda ni, maka benda ni. Atau jika benda ni, maka benda ni. Gitu je.
Boleh? Maknanya sekarang ni dia punya jawapan macam mana? Ha. Kita masuk. Okey, jawapan dia kau letak jika. Tambah jika. Jika yang mana? Jika ambil dulu yang ni. Implikasi ni dia ada dua tau. Dia ada premis 1, premis 2. Yang ni kita ambil premis 1 dulu ya. Jika X kuasa 3 sama dengan 64, ambil je yang depan ni dari depan, maka X sama dengan 4. Itu premis pula. Implikasi 1. Ini cikgu lupa letak ni, implikasi 1. Kamu letak je implikasi 1. Ini implikasi. Dah tak nampak pula warnanya. Okey. Jap. Jangan bising lah. Abang. Saya tengah mengajar. Okey, jika tak nampak lah, kenapa tak nampak warnanya ni? Implikasi. Implikasi. Ya Allah ya Rabbi. Memang cikgu tak kerti nak tulis. Itu sebab cikgu type. Macam cikgu Ezila korang pandai dia menulis kan guna pen ni. Tulisan teruknya macam budak darjah 1. Okey, implikasi 1 yang ni. Implikasi yang kedua pula. Implikasi yang kedua kita macam korang buat akas tadi. Bila korang ada implikasi pertama, jika bla 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 maka bla bla bla. Okey, maknanya yang implikasi kedua korang hanya membuat dia punya akas. Macam mana akas dia? Jika mana? Jika ambil balik yang ini. Ambil balik yang X sama dengan 4 ni. Kan? Korang ambil X sama dengan 4 ni. Lepas tu maka ambil balik yang first tu. X kuasa 3 sama dengan 64. Itu. Implikasi. Dia macam senang tapi bila korang jawab exam masih ramai yang salah benda ni. Cikgu pun tak tahulah kenapa kan. Apa yang menyebabkan korang rasa susah sangat benda ni Boleh jawab tak? Boleh senyap. Confused ke cikgu? Boleh. Sawah Confused. je. Boleh Okey, lepas ni mesti lupa. Ya Allah, janganlah lupa lepas ni Okey, ingat Soalan kat exam tak sama dengan soalan buku cikgu. Alamak. Aduh. Tapi sama je lah. Mana ada tak sama? Sama je. Ini soalan exam lah ni. Tak sama Sama cikgu. Okey, tak apa. Kita tengok lagi. Nanti ada soalan yang bombastik untuk korang. Okey, soalan 2C. 2C. Premis lagi. Okey, siapa boleh jawab ni? Ni. Apa jawapan dia? Premis 2. Jika X sama dengan 3, maka 2X tolak 1 sama dengan 5. Macam soalan exam korang juga ni. Tapi soalan exam korang beza dia suruh letak premis 1 tu tak? Dia suruh letak premis 2 juga. Premis 2 juga kot. Premis 2. Ni. Tengok ni. Kan? Dia jika X sama dengan 3, ambil yang ni lah. Ambil yang depan mata ni. Tapi korang buat apa? Nampak tak cursor cikgu berjalan ni? Korang nampak cursor cikgu berjalan tak? Susah betul macam cakap korang. Nampak. Nampak kan? Okey. Maknanya premis kedua apa ni? Nampak tak cikgu tunjuk ni? 2X tolak 1 tidak sama dengan 5. Betul. Siapa tu? Hebat. Alhamdulillah. Okey. So jawapan dia maknanya kita ambil je balik 2X tolak 1 tapi kita letaklah kalau macam ni jawab dapat apa? Ni kalau korang jawab macam ni dapat apa? Ni jawab macam ni dapat apa? Salah. So kalau nak betul kena letak check situ. Maka dapatlah 1 markah. Okey.
Senang kan? Jawapan dia pendek je. Itulah. Tapi ramai orang salah. Dia letak juga jika maka buat benda. Premis kedua dengan kesimpulan dia dah tak ada jika maka ya. Jika maka itu hanya pada premis Premis 1. satu, tiga. Kamu kena ambil balik jika kamu ambil jika kesimpulan dulu. Yang dalam soalan trial korang, cikgu perasan dia suruh cari premis 1 betul. Dan dia bagi premis 2 dengan kesimpulan. Dia tidak kan, kalau kita perasan soalan trial nanti korang tengok balik, premis kedua itu dia tidak kan, dan kesimpulan pun dia yang kamu buat dekat premis 1 ni, jika kamu ambil kesimpulan dulu, kamu yakan dulu kesimpulan dia, maka kamu yakan pula premis kedua dia tu. Macam tu. Kamu ambil jika, selepas jika tu, baru ambil yang premis kedua itu. Kamu yakan. Kalau dia tidak kan di bawah, kamu yakan di atas itu. Sebab dulu-dulu dia tak ada pernah tanya premis 1, sekarang je. Okey? Dah lah kamu hujah ni tak berapa kan, dia tanya pula premis 1. Itulah memang susah lah kan, Iman. Memang susah lah nak ni. Okey, tapi kalau dah faham ni senang je kan? Betul tak? Betul. Okey. Alright, next one. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Soalan 1, 2 dah pro dah ni semua ni. Soalan A1. Semua garis lurus mempunyai kecerunan negatif. Adakah pernyataan berikut benar atau palsu? Ini kan pengetahuan korang tentang garis lurus. Macam mana? Nak cakap benar ke palsu ni? Palsu. Palsu Kenapa palsu? Tahu tak garis lurus ni kecerunan dia macam mana? Kalau satu garis lurus, okey. Ini merupakan satu garis lurus, betul? Walaupun tak lurus sangat. Garis lurus lah tu. Okey. Ini merupakan satu garis lurus, betul? Alright. Lagi garis lurus macam mana? Macam ni. Dan lagi macam ni. Okey, garis lurus ni banyak jenis. Yang macam ni. Ini kalau dia pintas paksi Y. So terus dia Y sama dengan apa? Kalau yang ini dia pintas paksi X. X sama dengan apa? Kalau yang ni baru Y sama dengan MX tambah C, Y sama dengan MX tambah C. Di mana M-nya yang ni, M-nya yang ni, kalau OP ini, M-nya positif. Okey. Kalau yang OP ni, M dia Negatif. baliklah topik garis lurus. Semua garis lurus mempunyai kecerunan negatif. Adakah semua mempunyai kecerunan negatif? Tidak kan? Yang ni kecerunan dia positif tu. So maknanya bila dia kata semua, kalau dia kata sebahagian benar lah. Kalau dia cakap semua, maknanya ini satu kenyataan yang apa? Palsu. Yes. Tu. Okay. So jawapan dia A1 palsu. Okey, yang 2 pula lagi sekali, nampak tak? Dia selalu tanya implikasi, akas. Kalau dia tak tanya implikasi, dia akan tanya akas. Siapa yang kata tadi soalan trial tak sama dengan soalan buku? Soalan implikasi ni, soalan A yang kedua atau soalan B dia sama ada dia tanya implikasi atau dia tanya akas atau dia suruh gabungkan pernyataan dengan atau, dengan dan, dengan semua, sebahagian lah gitulah. So itu kena tahulah rentak soalan ni. Ni kena buat selalu soalan pasia memang nampak lah macam ni. Okay. Tuliskan akas bagi implikasi yang berikut. Akas lah weh. Akas. Macam nak jawab akas ni? Terbalikkan. Tiga. Jawab seorang. Maka kan. Terbalikkan. Okey. So jawapan dia
Jika Y kuasa 2 bersamaan 9, maka Y sama dengan 3. Okey. Yes, betul. Tepat sekali. 1 markah. Okey. Alright. So, Alhamdulillah. Memang terror lah korang-korang ni. Yang lain-lain ni boleh tumpang terror sekali lah. Semua terror lah. Okey. Alright. Terus ke nombor 3B. Nombor 3B dia kata yang ni cikgu rasa cikgu tak jawab ke tadi ya? Macam tak jawab tadi. Okey, dia kata dengan menulis perkataan atau dan lengkapkan pernyataan majmuk berikut untuk membentuk satu pernyataan yang benar. Okey, kalau kita tengok pernyataan dia ni rasanya cikgu tak jawab tadi. Ni, 2 kuasa 4 sama dengan cepat benar lah pula dia menulis ni. 2 kuasa 4 sama dengan, ni kena fikir sikit ni. 8 nak letak dengan menulis perkataan atau dan. Lengkapkan pernyataan majmuk berikut untuk membentuk satu, kita nak menjadikan tu pernyataan yang benar. Okey, kita tengok pernyataan yang pertama. 2 kuasa 4 sama dengan 8. Adakah 2 kuasa 4 sama dengan 8? Tak. Tak. 16. Tak. Tak. 2 kuasa 4 sama dengan apa? 16. 16. Apa 16. maksud 2 kuasa 4? 2 darab 2. Betul. Sangat tepat. 2 darab 2 darab 4 kali. 2 darab 2. Apa dia? Siapa tu? Cakap kuat sikit, cik. Tak dengar. Ayat 8. Maksudnya 2 darab 2 darab 2 darab adalah satu kenyataan. 3 darab kosong sama dengan kosong. Adakah dia benar atau palsu? Benar. Benar. Okey. So sekarang ni kenyataan dia satu palsu, satu benar. Kita nak menggabungkan dengan dan ke dengan atau supaya menjadikan pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Kamu nak letak dan ke? Kamu nak letak ni? Tahu. Atau. Kan tuan ya? Sure Sure. Sure. Yeah. Okey, alhamdulillah. Okey, itulah kita nak confident tu. Confident tu sampai ke Dewan Periksa. Kamu confident menjawab tu. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Betul lah tu. Jawapannya. Kita letak atau. Okey, kita letak atau. Supaya pernyataan ini menjadi pernyataan yang benar. Alright, soalan C pula. Again, dia keluar apa ni? Hujah. Tengok pula yang ini
soalan ni. Tapi sebenarnya kan korang tak payah hujah tu, ni hujah apa? Korang kena Cikgu yang tak ada line ke kita yang tak ada line? Tak, bukan aku seorang. Jika dengar sangkut-sangkut tu, korang dengar juga. Aku dengar juga. Aku punya internet slow ke? Cikgu macam tu lah. Aduh, tak apa, tak apa. Cikgu. Salah cikgu yang keluar bukan kita. Aduh. Macam mana nak masuk tu? Ada? Okay. Sorry, lost connection lah. Tak apa cikgu. Tak apa cikgu. Tadi setakat mana Saya pun tak dengar. Tadi cikgu sangkut. Internet tak kuat cikgu. Tak dengar. Itulah. Tak dengar langsung cikgu. Ya ke? Itulah internet rumah cikgu ni memang macam ni tau. Tu sebab cikgu selalu buat video je. Tak berapa ni sangat dengan Meet ni. Tapi alhamdulillah ini dah ada berapa senang. Tapi kalau selalu tu cikgu buat video tu, korang tengok tak video cikgu? Tengok cikgu. Tengok. Tengok. Selalu Okay tengok. ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh tengok banyak kali. Macam sama je. Meet ni pun korang kan nak tanya sangat kan? Kau dengar je kan? Baik aku buat video YouTube je macam ni. Okay, tak apa kita teruskan Berhenti setakat mana tadi tadi? Betul ke ni? Ni nombor 3. C. Nombor 3. 3C. 3C Okay. Ya. 3C next slide lah. Okay. Ini 3B, 3C 3C. Inilah kan. Sekejap okay. 3B kita dah jawab atau. So sekarang 3C. Okay. 3C. Alright. 3C. Dia tanya premis 2. Kalau kita tengok jika P ialah satu nombor ganjil, maka 3 darab P ialah satu nombor ganjil. Apa beza dekat sini? Apa bezanya? Nampak tak? Macam ni, dia kita nampak kesimpulan dia ni macam dia ikut yang ni kan? Betul tak? Cikgu tak ada screen. Oh, tak ada screen? Ya. Sabar je lah. Okay, sekejap Oh, kena sharing lagi sekali. Sekejap. Muncul cakap kau tidak tu terus. Korang pun. Okay. So far okay ke? Boleh faham ke? Boleh. Alright, kejap. Okay. Nampak ya screen? Nampak. Alright. Okay, so ni tadi kita ke 3C tadi. Untuk 3B kita dah jawab. Okay, 3C ni dia cikgu tanya korang. Yang korang nampak tak 3 darab P ialah satu nombor ganjil. Nampak yang ni dia turun ke bawah dekat kesimpulan kan? Nampak tak? 3 darab P ialah satu nombor ganjil. Dekat kesimpulan 3 darab 5 ialah satu nombor ganjil kan? Sama tu. Dia turun kat sini kan? Kan? Yang ni kenyataan yang selepas marker ini dia turun kat sini. Nampak tak tu? Nampak. Okey, apa beza dia sekarang? Nampak bezanya apa? Ada 5. Dia nyatakan P tu nombor 5. Ya. Betul. Nombor Dia 5. mengatakan P ini ialah 5. Di sini dia menggantikan P itu dengan 5. Okey? Kan cikgu cakap premis 1 tu dia adalah kenyataan yang khusus. P ni boleh apa-apa nombor pun. Jika P ni apa-apa nombor ialah satu nombor ganjil, maka 3 darab P yang dinyatakan tadi ialah satu nombor ganjil juga. Macam tu dia kata. So sekarang bila kesimpulan dia cakap 3 darab 5, 3 darab P tu diganti 3 darab 5 ialah satu nombor ganjil. Maknanya kalau premis kedua ni apa kau nak sebut?
5 5 ialah ialah satu satu nombor nombor ganjil. ganjil. Betul. Dia ambil balik pernyataan yang selepas jika ni. Tapi dia letakkan P itu sebagai 5. Sebab dia nampak P ni diganti dengan 5 tadi kan. Itulah dia. Okay. So si 5 ialah satu nombor ganjil. Itu sahaja jawapannya. Jangan letak jika maka dekat premis kedua ni. Tak ada Alright. Okay. Teruskan ya. Boleh? Boleh. Nanti ada di sana. Kalau lost connection cakap awal. Lost connection macam mana kau nak cakap kan? Okay, soalan 3. Baik, apa saya tak gerak? Ni line jugalah ni. Dia tak gerak ni. Sekejap line cikgu slow. Aduh. Tapi bila cikgu buat video pun kadang macam tengok ke tidak budak-budak ni. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah nampak view dia meningkat lah kan. Okay, soalan 3D. Ni. Soalan ni yang korang selalu juga tanya cikgu kan. Ni, siapa pandai jawab? Cepat bagi tahu cikgu. Urutan nombor 1, 15, 53, 127. Okey. Mengikut pola seperti di bawah. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan. Aruhan ni ataupun nama lain dia induksi. Induksi. Apa benda pula tu? Okey, induksi. Alamak lambatnya cikgu tuliskan. Induksi. Okey. Aruhan ataupun induksi. Lagi satu diduksi. Yang keluar dalam soalan trial korang diduksi. Yang ni induksi. Induksi ni nanti dia akan dalam bentuk ada NN tu lah. Alright. Tengok sini ada perubahan tak? Apa yang berubah? Bila korang nak cari yang secara induksi ni, korang potong yang sebelah kiri ni. Ataupun dia punya jujukan nombor tu tak payah tengok kita tengok pattern di sebelah kanan ni, sebelah kanan sama dengan ni. Ini ialah pattern, kita panggil pattern. Ni, semua ni pattern. So kita tengok ini je. Tengok apa yang berubah. Apa yang berubah? Mana yang berubah? Nombor 1, 27, 64. Okey. Macam mana dia berubah tu? Boleh tak bagi satu pattern dekat cikgu? Kalau kita tengok kan, yang lain-lain ni dua kita salin balik. Okey. Darab kita salin balik. Okey. Yang ni 1, 8, 27, 64. Itu yang kita kena cari dia punya apa benda? Pattern dia tu. Tolak kita ikut tolak. 1 kita ikut 1. Bracket kita ikut bracket. Sekarang ni 1. 1, 8. Kita kena kaitkan dengan 1, 2, 3 tau. Bila 1, 8, 27, 64. Kamu tak boleh kata 2 kali N tolak 1 di mana N sama dengan 1, 8, 27, 64. Salah. Itu satu jawapan yang salah. Yang salah, cikgu ulang. Tahu tak? Okey. Sekarang ni kamu tak boleh buat N tu macam ni. N tu mesti dalam bentuk di mana N itu 1, 2, 3 and so on. Yes, berturutan. Dia tak boleh 1 lepas tu 8 kan bilang ni berapa ni kan? Tak boleh. Dia tak berturutan ni. Bukan maksud cikgu tak berturutan apa. Dia maknanya boleh diringkaskan lagi dengan satu jujukan yang boleh diringkaskan lagi. Agak-agak apakah dia ni? Apa dia tu? Siapa punca tahu? kuasa 3 cikgu. Punca kuasa 3. Okey, nampak 1 ni punca kuasa 3 1, 8 ni punca kuasa 3 2 kan? Maknanya nak dapat 1 ni kita boleh tulis sebagai 1 kuasa 3. Kalau 8? 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Dia sebenarnya macam ni. Kalau 1 ni 1 darab 1 darab 1. 8 ni 2 darab 2 darab 2. Yelah 2 kuasa 3 lah tu.
Kalau 27, 3 darab 3 darab 3. Kita tulislah 3 kuasa 3. Dan 64 adalah 4 darab 4 darab 4. Satu perkara yang cikgu nampak dalam ni, kalau awak tak pandai sifir ataupun sifir awak memang susah. Kan awak tak hafal sifir, memang payah awak nak buat topik ni Tapi itulah, cubalah. Kalau awak selalu buat, awak jumpa selalu ni 1, 8, 27, 64. Ini jenis kuasa 3. Ni nombor-nombor kuasa 3. Ada lagi satu turutan 1, 4, 9. Kuasa 2 sempurna. Yes, ini adalah nombor kuasa 2 sempurna. Malas nak tulis sebab dengan pen ni cikgu tak kerti nak tulis. Ni nombor kuasa 2 sempurna. Ini nombor kuasa 3 sempurna. Korang kena biasalah dengan nombor-nombor ni tau. So bila jumpa ni, maknanya ini N lah ni. 1, 2, 3, 4 itu N. Dan N itu kena buat apa? Kena kuasa 3. So kita letak kat sini N kuasa 3. Itulah jawapan dia. Okay. So jawapan dia akan jadi macam mana? Okay. 2N kuasa 3 tolak 1. Kan 2 darab N kuasa 3 kan? Darab-darab ni tak nak tulis. Bila 2 darab N kuasa 3, cikgu form 2, form 1 aja bila nak menulis ungkapan ataupun sebutan algebra kan ni, sebutan algebra kan. 2 darab N kuasa 3, tulisnya macam mana? Tulisnya macam ni. Macam ni. Kan? Ni tulis macam ni Janganlah kau tulis 2 darab N kuasa 3 dekat jawapan. Nampak no? Budak mana ni? Budak sekolah 242. Cikgu tak ajar ke? Kan? Tak boleh lah. 2 darab N kuasa 3. 2N kuasa 3. Tulis apa itu? Nampak kan? Kau ni belajar 242. Siapa cikgu dia? Cikgu Azwar. Tak adalah. Kan ramai lah cikgu mat sekolah ni semua pandai-pandai kan. 2N kuasa 3 tolak 1. Gitu. Okay. Boleh? Ada nak tanya so far? Ni baru 1 markah tau. Macam mana dapat lagi 1 markah? Kalau korang buat macam ni je dapat 1 markah. Macam mana dapat lagi 1 markah? Tekan nilai N. Kena nyatakan nilai N. Di mana N sama dengan apa? 1, 2, 3, 4. Tu dia keluar dah. Di mana N sama dengan 1, 2, 3, 4. Mesti ada ni. Dot. Kalau kau tak buat dot ni pun memang tak dapat markah. Jangan main-main. Mesti ada. Di mana N sama dengan 1, 2, 3, 4 dot. Dot ni wajib ada. Okay, ada nak tanya so far? Boleh? Hello. Ada lagi di sana? Boleh. Boleh Okay. cikgu. Alright. Okay. Ya, yang tak boleh tu janganlah bila orang lain kata boleh, awak tak boleh tapi awak diam juga kan. Tak boleh lah macam tu. Kena tanya Tanya je, tak apa. Kita tak payah malu sebab kita nak belajar kan. Ni cikgu buat meet ni untuk bertanya lah. Kalau cikgu buat video YouTube tu kau tak boleh tanya cikgu kan. Sebenarnya kau boleh PM cikgu. Kau stopkan dekat situ, kau snap. Macam siapa tadi Uwais buat kat cikgu. Dia tengok video cikgu kan. Lepas tu dia tak faham part mana, dia snap dekat part tu, dia pause, dia snap, lepas tu dia bagi kat cikgu. Kenapa tak faham ni? Cikgu explain lagi. Cikgu buat video juga. Kan? Itulah. Maknanya kalau kita bersungguh insya-Allah dengan apa cara sekalipun kan. Sedikit tazkirah sikit Selingan. Okey, pukul berapa dah ni? 3.30. Kita sampai pukul 4 kan, kalau boleh lah meet ni. Tak tahulah. Boleh ke meet sampai 2 jam? Siapa tahu? Saya tak tahulah pula rasanya. Kan? Selalunya dalam sejam je kan? Ke 45 minit paling lama kan? Boleh kot. Tak apa, kalau dia terputus nanti sebab dia 6 soalan. Kalau dia terputus, yang lagi 2 tu cikgu buat video je lah. Macam tu je lah. Boleh lah Ego. Cikgu boleh je buat meet baru kalau cikgu nak sambung juga. Oh ya, korang nak juga Okey. Boleh sambung link lah kan? Okey, tak apa. Alright, kita teruskan nombor 4. Kita ada sampai soalan 6
Okey. Nombor 4. Dia tanya ni, satu pernyataan atau bukan? Nak jawab apa ni? Pernyataan ke bukan? Bukan. Bukan. Bukan Kenapa? Kenapa bukan pernyataan? Sebab dia P tu kita tak tahu nilai dia apa. Betul. Sebab P ni kita tak tahu nilai dia apa, maka kita tak boleh nak menentukan pernyataan ini benar atau palsu. Nampak ni? Pernyataan ialah satu ayat yang kita boleh tentukan sama ada dia benar atau palsu. Kalau macam ni, P tambah 1 sama dengan 7. Benar ke palsu? P tu apa? Kalau kau kata P tu apa, baru aku boleh tentukan benar atau palsu. Betul tak? Macam tu kan? So sekarang ni dah P dia tak bagi tahu, macam mana kita nak tentukan dia benar atau palsu? Maka ini bukan pernyataan. Tu. Okay, kalau kamu jawab pernyataan habis Pemeriksa dia tak boleh tambah bukan tu. Walaupun boleh je aku nak tambah bukan kan? Tak boleh. Kau jawab pernyataan habis. Kosong. Gitu. Okay. Soalan B pula. 2 implikasi lagi. Okay. Siapa boleh jawab sekarang? 2 implikasi ni. Boleh. Kosong je dan hanya jika. Macam mana siapa nak jawab? Cepat-cepat. Orang lain lah pula. Asyik orang sama je. Jika luas segi 4 sama ABCD ialah 64 cm. Lepas 2. Persegi. Maka sisi segi 4 sama ABCD ialah 8 cm. Okey, betul. Alhamdulillah. Suara Iman tu. Iman ke? Ke siapa? Iman. Iman ni. Okey. Okey, Iman dah jawab premis yang pertama. Premis lagi. Implikasi. Dia terus implikasi kan? 2 implikasi. Okey, Iman dah jawab implikasi yang pertama. Siapa nak jawab ini bukan premis ya. Sorry cikgu silap Ini bukan premis. Ini implikasi. Betul kan weh? Alamak, silap Ini bukan premis. Ini implikasi. Budak darjah 1 menulis. Tulis habis lah. Implikasi tau. Ni implikasi ni. Implikasi 1. Jika tadi Iman jawab. Betul lah tu. Jika luas segi 4 sama, kamu ambil je balik yang sebelum jika dan hanya jika. Maka lepas tu ambil yang selepas jika dan hanya jika. Tu. Okey, itu implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua. Ini orang kelang kabut lah tadi ni menyediakan slide ni. Bukan premis, implikasi yang kedua. Implikasi kedua apa pula? Siapa nak jawab pula? Cepat-cepat orang lain. Cepat-cepat. Yang dia rasa dia baru dapat lah hari ni. Excited nak menjawab. Cepat cikgu bagi peluang ni. Cepat. Cikgu masalahnya tak boleh pergi ke sana ni. Macam mana nak pergi ke sana? Siapa nak jawab? Cepat. Hello. Jika sisi segi 4 sama ABCD ialah 8 cm, maka luas segi 4 sama ABCD ialah 64 cm. Apa ni? Persegi. Persegi. Ada komen ni tak betul nak sebut. Sentimeter persegi weh. Sentimeter persegi. Okey, betul. Siapa tu? Adam Hakimi. Adam SRT Ya. Adam, kau kan kalau meet kau ada je kan? Kau kalau cikgu tanya apa-apa pasal tugasan kau diam je kan? Kau ni Adam. Tapi alhamdulillah ada juga si Adam ni Cikgu ingat dah ke mana hala dia. Okey, alhamdulillah. Ni tak nampak. Dia just terbalikkan je ke macam mana? Dia terbalikkan je kan benda tu? Ya, dia terbalikkan aja dah. Dia terbalikkan aja. Jika kau ambil balik yang ni yang selepas marker ni kan. Yang implikasi kedua ni merupakan akas bagi implikasi yang pertama. Kalau implikasi yang pertama tadi kau follow je. Jika benda ni yang depan ni, maka yang belakang ni kan. Yang kau potong hanyalah jika dan hanya jika tu kau potong. Kau jangan tulis balik jika dan hanya jika tu, kau potong je. Jika benda ni yang depan ni, maka benda ni. Itu implikasi yang pertama kau letakkan. Lepas tu implikasi kedua, kau cari dia punya akas je.
Ni boleh hide kan? Boleh hide, alhamdulillah. Okey. Jika yang ni pula, maka yang ni pula gitu, dia terbalik je. Okay. Follow je, kau tak payah fikir lah apa bendanya, kau ikut je sejibon ayat tu kan. Gitulah. Boleh InsyaAllah. Ada nak tanya lagi? Tak ada. Sebelum soalan yang lebih mencabar. Okay. Dia soalan PTRS ni dia bagi macam tu. Dia bagi mula-mula tu senang. Bila yang last tu dia makin mencabar. Cikgu harap sempatlah hari ni bincang sampai nombor 6 Alright, kita teruskan. Okay, bahagian C. Lagi hujah. Okay, siapa nak cuba sekarang? Orang lain pula. Tadi dah Iman, Adam. Lepas tu yang selalu cikgu dengar tu suara, siapa nama yang SK tu ya? Siapa ya nama dia? Adriana tu. Ya saya. Selalu dengar suara awak kan? Okay, bagus Adriana. Okay, yang lain siapa lagi yang nak jawab? Cepat. Ni soalan C. Kita kesuntukkan masa ni. Dia suruh cari premis kedua. Cuba awak tengok ni. Semua segitiga sama sisi mempunyai 3 sisi yang sama panjang. Agak-agak bentuk yang mana ni? Hujah 1 ke, hujah 2 ke, hujah 3? Alif Nazmi pula jawab ke, siapa ke jawab cepat. PQR segi sama sisi. Uish. PQR. Sorang. Ramai-ramai jawab pula. Cepat Ida. Siapa jawab cepat? PQR adalah segitiga sama sisi. Betul. Apa tu? Raida. 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 Kau pun sama cadam juga. Bila Mik jumpa. Okay. So PQR ialah segitiga sama sisi. Pandai Raida. Okay. Lepas ni jawab dengan betul ya. Alright. So sekarang ni betul lah tu. Maknanya sekarang ni kamu nampak lah. Ini adalah bentuk hujah yang pertama kan. Hujah kedua ni cikgu bagi je lah. Contoh ni hujah 2, hujah 3 dia jika maka. Tapi kita tahu yang ni hujah yang pertama. So hujah 2, hujah 3 ni kita keluarkanlah. Bukan 2 lah kan. Yang ni adalah bentuk hujah yang pertama. Betul lah Raidah cakap tu. Jawapannya ialah PQR ialah segitiga sama sisi. Okey. Teruskan soalan nombor D pula. Ni. Ini macam soalan trial kita. Sebab dia nak hujah secara kesimpulan secara deduksi. Okey? Boleh tak jawab ni? Agak-agak berapakah jawapannya? Apa kita nak buat ni? Dia kata buat satu kesimpulan secara deduksi bagi sudut yang dicangkum di pusat bagi sebuah poligon sekata yang punya 6 sisi. Korang ni kalau malas nak baca, malas jawab soalan ni panjang kot. Sebenarnya jawapan dia pendek je. Apa yang korang perlu buat? N tu jadikan 6. Yes, gantikan sahaja tempat N itu 6. Betul. Siapa jawab tu? Ni korang ni kalau nak jawab kena perkenalkan diri. Wise. Siapa? Uwais. Wise. Okey. So maknanya sekarang ni kau ganti je kerja kau. Kau ganti je N tu sama dengan 6. Kau ambil balik formula ni. Macam awak buat matematik macam biasa je kan. Dia bagi formula. Dia kata di pusat sebuah poligon sekata punya N sisi, sudut yang dicangkup ialah ini. So buat satu kesimpulan bagi sudut yang dicangkum di pusat bagi sebuah poligon sekata yang mempunyai 6 sisi. Kan dia kata N itu ni. Maknanya kalau N itu 6 sisi, N sisi yang ni, maka 6 sisi, gantilah N itu 6. So, kau gantikan N itu 6, nampak? Gantikan N itu 6. Dapatlah berapa? 60 darjah. Kau nak tahu tak berapa markah ni weh? Dia bila korang menggantikan N itu 6, korang dapat 1 di sini. Dapat jawapan, korang tekan kalkulator dapat jawapan, lagi 1 markah. Untuk soalan D ni, dia mesti 2 markah. Macam tadi yang secara induksi tadi kan, yang N tu kan.
Kan cikgu kata 2 markah kan? Yang mana dia tadi? Nak tengok balik ke? Dia tak boleh pula. Dia yang secara induksi tadi tu. Slide yang sebelum-sebelum ni tadi. Kan dia 2 markah. Bila kau sebut N tu macam mana pattern dia. Lepas tu di mana N sama dengan apa-apa. 2 markah di situ. Soalan mesti 2 markah. Tu senang je kan jawabnya. Tak susah. Tapi kalau dia kata sudut yang dicangkul di pusat bagi sebuah hexagon sekata. Udah tak boleh jawab. Betul tak? Boleh jawab tak kalau hexagon sekata? Tahan dia. Hexagon ada berapa sisi? 6. 6 hex. Okey, yang trial baru ni dia keluar heptagon. 7. 7. Itulah. Kalau dia bagi heptagon lah, poligon lah, nonagon lah, bila korang tak ingat kau tak boleh jawab, betul tak? Betul cikgu. Jenis-jenis poligon tu kena tahu Okey. Alright, seterusnya. Soalan 5. Okey, kita ada ni beberapa minit lagi. Okey, soalan 5A. 5A. Nampak? Ni memang kena fikir sikit lah. Bila ditanya pernyataan ni sama ada benar atau palsu. Okey, korang kena fikirlah juga pernyataan kalau macam ni kan. Macam mana korang nak tahu benar atau palsu kalau korang tak tahu benda apa ni kan? Ini sebenarnya bukan yang mudah, tapi sebenarnya kalau korang dah tak tahu sangat tu, korang tam lah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jawab je lah benar atau palsu kan. Jadi satu betul tak? Tips jawab. Jawab je lah, benar atau palsu je dia tanya kot. Habis tu kau tinggal kosong, lagi rugi, betul tak? Okey, sekarang ni kalau macam ni. Ni korang kena tahulah simbol apa ni. Ni simbol apa ni? Simbol apa ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa maksud subset? Apa maksud subset? Keseluruhan. Keseluruhan. Dia unsur bagi sesuatu unsur yang besar. Okey, unsur kepada dia macam ni lah sayang oi. Mengkorang ni kan. Kalau keseluruhan tu union. Ini keseluruhan. Siapa jawab tadi? Adriana Ya, saya. Ini keseluruhan Adriana. Union. Namanya gabungan. Cikgu malas nak tulis kan? Cikgu tulis macam darjah 1 tulis. Ni gabungan. Okey, yang siapa tadi sebut tadi? Unsur kepada Siapa jawab unsur kepada? Ya. Unsur kepada dia macam ni. Ni unsur kepada. Dia macam ni. Dia E yang melengkung. Ini unsur kepada. Yang ni betul subset. Tapi apa maksud subset tu Dia kalau unsur kepada dia macam ni. ABC yang unsur kepada dia A. Dia sebut A je. Dia tak ada kurungan tu. A adalah unsur kepada set A, B, Allahu Akbar, lambatnya aku nulis C. Macam tu. Dia macam tu. Ni A je. Dia tak ada tata tanda set tu, tak ada. Kurungan set tu tak ada. Kan? A ialah subset bagi subset pula set. A ialah unsur kepada ABC. Maknanya unsur. Salah satu unsur ni. Unsur kepada ni. Unsur ni benda yang kat dalam ni. Apa benda kat dalam ni? Itu unsur kepada. Tapi bila dia buat macam ni. Ini set kan? Betul tak? Set dia letak A. A bila ada tata tanda set ini, kurungan set ini, maknanya dia merupakan subset. Subset kepada set A, B, ya Allah ya Rabbi, C. Gitu. Nampak tak? Maknanya subset ini adalah set kecil di dalam set besar. Ataupun cawangan lah kata, cawangan. Dia korang kata macam HQ dia, HQ macam nak cakap post laju. HQ dia dekat section 11 tu, yang besar, banyak apa besar kan. Cawangan dia ada kat section 7 ni, cikgu nampak sebab cikgu duduk dekat sini section 7. Cikgu nampak dekat section 7 tu ada satu dekat Petronas tu. Post laju kecil je tu. Itu cawangan dia, sub lah, sub. So ini subset.
Nampak set kecil ni, dalam set ini dia boleh pecah-pecah, ada set A saja, B saja. Bila dia kata kurungan ini adalah sebahagian daripada set A, B, C. Adakah dia benar? Siapa nak jawab? Hello, masih ada orang di sana? Benar. Benar, okey. Siapa Betul nak, betul ke benar betul ke benar? Ada yang jawab palsu tak? Apa soalannya apa tu? Soalan dia ni. Benar atau palsu soalan dia? Ni nombor 1 ni. Pernyataan ni adakah dia benar atau palsu? Ni tanda tanda. Nah. Benar. Ni okey, ilmu dia apabila subset set 0, ini set 0, ini set 0. Set 0 merupakan sebahagian daripada subset kepada semua set. Maksudnya dalam set ABC ni dia ada kurungan je dia pun dia keluar. Itu subset bagi dia. Kurungan. Lepas tu dalam kurungan ni ada A je, dalam kurungan ni ada B je, dalam kurungan ni ada C je. Itu subset. So ini merupakan pernyataan yang benar. Okey. Benar. Pernyataan yang benar. Okey, yang kedua. Yang kedua ni dia kata set ni, okey, ini set yang mengandungi 4 sahaja. Itu cerita dia. Set yang mengandungi 4 sahaja. Actually cikgu ada buat dia punya kenyataan ni kejap sekejap. Okey, ni subset kepada so jawapan untuk A1 benarlah tadi Okey, untuk A2 ni. Apa makna pernyataan yang kedua ini? Okey, pernyataan dia bermakna set ni, set 4 ni ialah subset kepada 4, 5, 6 ni dan 4 dan. Sebab dia ada 2 pernyataan sebenarnya di sini. Pernyataan yang pertama, set 4 ni adalah subset kepada 4, 5, 6 dan dia juga sama dengan 4, 5, 6. Itu maksud dia. Faham tak? Kalau kau tengok macam ni macam tak faham kan? Tapi sekarang ni korang kena faham macam ni. Okey, set 4 ni dia adalah subset kepada 4, 5, 6 dan dia juga sama dengan 4, 5, 6. Kita tengok yang pertama, 4 ni merupakan subset kepada 4, 5, 6. Adakah dia benar? Benar. Memang sebahagian kan 4 ni dalam ni ada Okey, benar. Pernyataan yang pertama dia benar. Okey, pernyataan yang pertama tu 4 tu merupakan subset kepada 4, 5, 6 benar. Okey, pernyataan yang kedua dia cerita pasal 4 ni tau. Dia kata 4 ni dia kata sama dengan 4, 5, 6. Salah. Palsu. Okey, 2 set dikatakan sama apabila semua unsurnya adalah sama. Yang set ni yes, 4, 5, 6 ni yes, sama dengan 4, 5, 6 ni, tapi dia bukan bercerita tentang ini, dia cerita tentang yang depan ni. Cerita dia tentang yang depan ni. Set yang ada 4 sahaja ni, dia kata dia merupakan subset kepada 4, 5, 6 dan dia juga sama dengan 4, 5, 6. Tidak So pernyataan yang kedua dia adalah palsu. Dan korang nampak tak perkataan dan? Ini merupakan dan. Sebab dia tak cakap atau pun, dia terus je macam tu. Maknanya dia dan lah ni. Okey, bila ada dan ni, apa maksud dia? Kalau benar dan palsu. Apa jawapan dia kalau benar dan palsu? Palsu. Palsu, benar dan palsu akan menjadi dan. Kita fokus dekat dan. Lagi sekali kita fokus dekat dan. Dan ni penting ni. Bila ada dan ni memang dia akan memberikan, itu yang adalah clue untuk jawapan kita. So benar dan palsu akan menjadi palsu. Alright. Okay, 5A. 5B. Kita telah kita tiba kepada soalan non-rutin sekarang. Hello, masih ada ke orang-orang di sana? Ada. Ada cikgu. Cikgu tak apa, cikgu tak cakap seorang-seorang.
Alright, so soalan 5B. 5B dia kata setiap bulatan ialah 10 cm. Okey. Ini menunjukkan apa ya? 3 corak pertama daripada 1 tunjukkan dalam rajah di bawah. Ini corak yang, so ini 2 bulatan ni corak 2. Yang 3 bulatan ni corak 3. Dan begitulah seterusnya. Corak ni maknanya sesuatu yang dia berterusan lah. Dia macam alright, so kan dia diameter setiap dia itulah diameter. Diameter sama dengan berapa? 10. Okey, 10. Bila diameter sama dengan 10, okey. Bulatan ni kan, korang jumpa je bulatan kan, tak kira lah soalan dia, soalan dekat mana ke, dekat dekat penaklukan maths ke kat mana. Bila diameter 10 maknanya dia akan memberitahu apa sebenarnya? Dia akan beritahu apa? Jari kan? Jejari, betul. Apa hubungan diameter dengan jejari? Jejari dengan diameter, apa hubungan dia? Jejari adalah Pi J kuasa 2 kan? Itu pi J kuasa 2 tu apa? Itu macam apa benda pi J sebut je. Pi J kuasa 2 tu luas bulatan kan? Dia nak menggunakan jejari. Oh ni kan? 2 Pi J. 2 pi J tu lilitan. Kau pandai sebut je. Adam lah tu. Dia sebut semua. Kan? Okey, so sekarang kita baru nak cari jejari dah. Jejari berapa Separuh jejari? diameter. Jejari bahagi 2. 5 jadi 5 lah. 10 bagi 2. Okey, 10 bagi 2 dapat apa? 5. Okey, so jejari dia 5. Macam tu. Jejari dia dapat 5. Okey. Lepas tu, okey, kita baca lagi lah. Dia kata diberi bahawa diameter setiap bulatan ialah 10. Ni kita just macam roughly lah kita tengok soalan ni kan. Soalan yang sebenarnya kita baca. Buat satu kesimpulan umum secara arohan. Arohan ni induksi. Induksi. Bagi luas kawasan yang tidak berlorek, jujukkan corak itu. Jujukkan meaning mesti dalam sebutan N Macam yang tadi pattern nombor kan, kamu tengok yang ada kuasa 3 tadi kan, N kuasa 3. Dia macam tu lah, bila jujukkan ni maknanya mesti ada N itu di situ. Macam mana Siapa pandai? Sekarang ni dia kata dia nak buat satu kesimpulan umum secara arohan bagi luas kawasan tidak berlorek. So kita fokus dekat situ, sebenarnya kita nak mencari luas kawasan tidak berlorek. Okey, bagi pattern ini, kalau kita nampak, kita tengok pattern yang pertama dulu. Kita tengok pattern yang pertama ni dulu. Untuk mencari luas kawasan tidak berlorek yang kat luar ni kan, yang putih ni kan. Macam mana kita nak buat Nak cari luas kawasan tidak berlorek. Apa idea yang cari luas kawasan bulat tu, baru tolak dengan yang petak. Okey, luas kawasan bulat ni tolak dengan petak. Oh, siapa besar sekarang weh? Bulat ke petak? Petak tolak dengan yang bulat. Siapa tolak siapa sekarang? Luas petak tu tolak dengan luas bulatan. Yes, luas petak korang kan, petak sebutlah. Kalau matematik petak ni panggil apa? Segi empat. Segi empat yang ni apa ni? Segi 4 sama sisi. Segi empat sama sisi. Okey, so bila segi empat korang kata luas kan? Maknanya luas segi empat macam mana? Ni ada luas segi empat. Panjang dan lebar. Okey. Alright, sekarang kita nak mencari luas kawasan tidak berlorek. Tadi kamu cakap luas segi empat sama tolak dengan luas bulatan. So kenalah tahu dulu luas segi empat apa? Panjang darab lebar. So panjang dia berapa ya? 10. Ni panjang segi empat 10. Lebar dia? 10. Ni 10 darab 10 lah kan? Okey, lepas tu nak tolak dengan luas bulatan. Luas bulatan apa?
Tadi ada seorang Pi sebut J kuasa 2. Pi J kuasa 2. Bagus. Ni formula ni. Pi J kuasa 2. So Pi J kuasa 2 jari dia berapa? 5. 5. 5 kuasa 2 jadi 5 kuasa 2. Dia buat. Kita masuk tu. Dia kuasa 5 kuasa 2 jadi berapa? 25. Okey, so dia akan macam ni. Jadi macam ni 100 tolak 5. You all dengar suara kecil tu? Suara macam Sangkut sikit. Sangkut sikit. Oh, suara cikgu. Cikgu dengar balik suara. Raida. Off mic. Oh, okey. Oh, sebab ada orang on mic ya. Okey. Okey ke sekarang? Okey. 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 100 tolak 25 pi sebab yang ni adalah luas segi 4. Okey, 10 darab 10. Kita tolak dengan luas bulatan pi j kuasa 2 di mana j nya tadi kita jumpa 5. So gantikan ke dalam 5 kuasa 2 jadi 100 tolak 25 pi. Ini untuk yang ni lah, untuk bulatan untuk jujukan yang pertama ni. Maknanya kita kata sebutan pertama lah ni. Ni sebutan pertama. Sebutan pertama 100 tolak 25 pi. Cuba korang perhatikan untuk sebutan kedua. Sebutan kedua, dia sama je kan? Sebiji cibun lah. Tapi yang bezanya dia ganti lagi satu apa ni? Lagi satu apa? Lagi satu bulat. Lagi satu petak dan bulatan yang sama, betul? Maknanya kalau dia kata luas kawasan tidak berlorik yang ini dengan yang ini mesti sama lah kan? Betul tak? Betul. Hanya luas kawasan berlorik ni tadi kalau untuk sebutan yang kedua ini kita buat apa? Ni benda ni luas kawasan berlorik tadi kita buat apa? Kali 2. Kali 2 lah kan? Ini kan 1, yang ini bila 2 dia ada 2, daratlah 2. Bila ini ini daratlah 3. Darat 3 kali 3. So dia jadi macam ni tau. Dia jadi macam ni. Sebutan pertama 1 darab 100 tolak 25 pi. Sebutan kedua 2 darab 100 tolak 25 pi. Sebutan ketiga. Habis kalau cikgu tanya sebutan yang kelima, apa kau nak buat? Darat 5. Darat 5. Ya, dah. Habis kalau sebutan ke N, ini sebutan ke N ini yang dia tanya ni. Sebutan ke N, darablah dengan gitulah dia. Nampak tak? Macam mana proses kita nak mendapatkan tu. Kalau tak tahu luas bulatan, tak tahu luas segi 4, memang tak boleh jawab lah ni kan. Tu. Maknanya kena ilmu tu kena luas untuk menjawab soalan ni. Tak ada luas benar. Maknanya adalah beberapa ilmu yang korang gabungkan untuk ini kan 5 kuasa 2. Kalau tak ditukar 25 pun tak boleh juga ni. Maknanya tak lengkap lagi kan. Pi ni tak apa. Korang tak payah tukar pi tu. Sehingga ke akhir sebab dia tak cakap pi tu diganti apa-apa kan. Kalau korang nak ganti pun boleh. Tak nak ganti pun boleh. Dia macam tu je. 100 tolak 25 pi. Okay. So bila korang menulis jawapan. Macam mana cara korang nak tulis jawapan. Tulis balik je lah yang ni. TN ni. Inilah yang dia kata kesimpulan umum secara aruhan bagi luas kawasan tidak berlorik, jujukan corak itu. Jujukan maknanya umumnya untuk sebutan KN, okey, luas kawasan tidak berlorik tadi adalah 125N didarab dengan N. Cukup tak markah macam ni? Ni baru dapat berapa markah? Ni baru dapat 1 markah. So korang dapat lagi markah. Tekan yang ni pula. Korang dapat markah lagi, korang kena jawab macam ni. Di mana N sama dengan 1, 2, 3, and so on. Titik wajib. Kalau tak ada titik, tak dapat markah untuk ini. Tu. Di mana N sama dengan 1, 2, 3, 4, and so on. Titik mesti ada. Boleh?
Hello, boleh? Boleh. Boleh. Masih ada. Takut cakap seorang. Alright, B yang kedua pula. Dia kata seterusnya, alamak, dah terjawab pula. Seterusnya cari luas kawasan tidak berlorek untuk corak kelima. Corak kelima maknanya sekarang kita mencari sebutan yang kelima. Bila sebutan yang kelima, N sama dengan 5. N sama dengan 5, gantilah tempat N tu 5. Macam tu je lah. Kan? Yang ni kita follow je. Ini kenapa N? Ni silap weh. Betul kan ya? Korang betul kan? Yang ni alamak. Sekejap. Cikgu betulkan. Yang ni cikgu silap ya. Yang ni bukan N ni. Ni apa nama ni? Ini pi. 100 tolak 25 pi. Yang bawah ni betul pula. Yang ni salah. N darab 100 tolak 25 pi di mana N sama dengan 1, 2, 3, 4. Okey, bila dia tanya corak kelima, maka kita menggantikan sahaja N itu 5. So, dapatlah jawapannya macam ni. Okey. Tapi kalau macam ni, ini baru korang menggantikan kan? Ni dapat 1 markah, nak dapat lagi 1 markah, korang buat macam mana? Korang kembangkanlah. 5 darab 100, 500. Tolak 5 darab 25, 125 pi. So, dapatlah 2 markah. Kan? Yang tadi A dah dapat 1 markah. So 5 markah lah untuk soalan ni. Ni yang kata soalan tak sama dengan soalan buku kan Iman? Iman ada lagi tak? Ada. Ni soalan tak sama dengan soalan buku kan? Sekarang ni cikgu dah bagi soalan yang tak sama dengan soalan buku. Kau jangan cakap lagi. Okay. Alright. So teruskan soalan 5. Soalan yang terakhir ni. Terakhir nak habis dah meet kita ni. Okay. So 6A. 6A kita tengok. Adakah pernyataan majmuk berikut benar atau palsu? Benar atau palsu? Lagi sekali ada perkataan dan di situ. Okey, yang ni kan soalan ni cikgu rasa mungkin silap. Cikgu nak gantikan soalan ni di sini. Yang ada buku PTRS, ambil perhatian ya, gantikan. Yang tak ada buku PTRS pun, yelah korang ikut cikgu ni, korang kena ambil perhatian lah juga kan. Gantikan A tu kita letak 2 lah. Letak -2. Suka hati aku je. Okey, -2 lebih besar daripada 5. Barulah kita boleh tentukan dia benar atau palsu. Soalan ni dia letak A lebih besar daripada 5. Mana boleh tentukan? A ni tak boleh lah. Okay, cikgu ganti. A tu -2. Boleh ikut semua? Boleh. Maknanya kita ganti. Okey. So sekarang ni penyataan dia -2 lebih besar pada 5 dan -4 kuasa 3 sama dengan -64. Okey, adakah pernyataan ini benar atau palsu? Palsu. Okey, palsu sebab ada salah satu palsu lah ni kan? Kalau dia palsu dengan palsu pun jadi palsu. Yang ni palsu ke benar yang ni? -4 kuasa 3 sama dengan -64 ni. Benar, yang ni benar. Okey, yang ni benar. Yang ni -2 lebih besar pada 5 ni? Palsu. Okey, palsu dan benar akan menjadi Palsu. Benar. Siapa cakap benar? Palsu. Kenapa? Sekejap, ada gangguan teknikal sebentar. Gangguan. Okey, so dapatnya jawapannya apa? Lambat pula lah dia berpusing So palsu dan benar hasilnya ialah palsu. Tak ada nak tanya kenapa dan ni jadi palsu. Okey, kalau tak ada maknanya semua okey lah. Ada nak tanya tak? Nak tahu cikgu. Tak tahu? Apa yang tak tahu? Saya nak tahu apa dia. Nak tahu kenapa palsu. Kenapa palsu? Okey. Kenapa palsu? Ini sebenarnya ikut logik dia tau sebenarnya. Kalau korang korang bandingkan dengan logik kehidupan kita seharian je. Kalau dia dan kalau dia ada dan yang berkaitan dengan dan lah. Dan. Okey.
Dan ni macam dua-dua kita buat sekali, tu tak? Kalau contohnya, korang buat baik buat baik. Contohnya bagi satu perbuatan baik kat cikgu. Buang sampah. Okey, buang sampah. Okay, buang sampah satu perbuatan yang baik. Lepas tu korang gabungkan sikap korang tu suka ngumpat orang. Yang tak baik korang tak payahlah bagi contoh, cikgu je bagi contoh. Korang jangan ikut tau. Sebab cikgu bagi contoh. Yang baik korang bagi contoh maknanya korang buat lah tu. Maknanya buang sampah dan mengumpat orang. Buat satu betul. Lepas tu buat satu perkara tak betul. Jadi hidup korang tu betul ke tak betul akhirnya? Tak betul lah. Tak betul. Betul. Yelah macam kalau dalam Islam ni lah lagi ni semua Islam kan. Kalau macam solat lepas tu dia minum arak. Betul tak tu? Tak. Itu dan meaning ni dia tak boleh bergabung benar atau palsu. Kalau ada je kepalsuan dalam hidup dia tu memang dia akan jadi palsu lah. Benar? Okey, benar. Bila dia gabung dengan palsu dia akan menjadi palsu. Tapi kalau cikgu kata atau adalah suatu yang kita boleh buat pilihan, betul tak? Kalau cikgu kata Dam kau nak A ke nak B Dam? A. Kau boleh pilih kan? Maknanya macam ni. So bila cikgu tanya, kau nak yang benar ke nak yang palsu Dam? Yang benar. So meaning maknanya kau boleh pilih. Bila benar atau palsu, mestilah kau akan pilih yang baik. Yang benar. Kan? Takkan kau nak pilih yang palsu. Kalau kau pilih yang palsu maknanya itu bukan normal lah kau. Betul tak? So maknanya benar dan palsu dia akan menjadi palsu. Tapi benar atau palsu dia akan menjadi benar. Itu kena tahu logik kehidupan kita. Melainkan kalau kita melanggar fitrah kehidupan memang kita tak akan ikut logik tu lah. Itu je lah. Ini penakkulan matematik ni dia kalau dulu cikgu belajar penakkulan mantik masa peringkat universiti. So memang kalau further study penakkulan mantik ni menarik sebenarnya tapi kena masuk maths lah, matematik. Tu. Okey. Boleh adakah cikgu menjawab persoalan? Adam? Ya. Ya, Terima kasih jawab cikgu. cikgu. Okey, alhamdulillah. Alright. Kita teruskan ya soalan B. Okey, soalan B lagi sekali dia tanya implikasi. La ilaha illallah aku ni premis pula aku cakap. Ni bukan premis ya. Apa benda namanya ni? Implikasi. Implikasi. Implikasi satu ya. Implikasi. Allah dah lah menulisnya teruk. Soalan tu cikgu garing je lah atas tu. Apa dia? Itulah. Garis kan? Aku pun tahulah kan. Implikasi. IMP je tau. Implikasi satu. Okey, apakah implikasi satu? Siapa nak jawab? Entahlah. Entahlah. Kau jangan. Ni jika M daripada N maka M tolak N lebih besar daripada kosong. Betul. Siapa jawab tu? Aimi ke? Macam suara Aimi. Betul. Maknanya cikgu masih mengenali anak murid cikgu. Alhamdulillah. Okey. Okey, betul Aimi. Betul. Jika M lebih besar daripada N, maka M tolak N lebih besar daripada kosong. Okey, alhamdulillah. Alright, implikasi yang kedua. Tengok premis lah. Ni dah bengong lah ni tadi ni. Sebab kelang kabut sangat tadi. Implikasi kedua. Okey, siapa nak jawab? M tolak N lebih besar daripada kosong, maka M lebih besar daripada N. Yes, siapa tu? Saya lah. Alif. Alif. Alif mana? Astagfirullahaladzim. Alif Nazmi cikgu. Alif Nazmi 5 jeron. Okey. Alif sebab Alif cikgu tak mengajar Alif. So cikgu tajam suara kan. Okey, bagus. Alhamdulillah. Betul. So itulah. Maknanya jika M tolak N lebih besar daripada kosong, maka M lebih besar daripada N. Okey. Teruskan kepada soalan yang terakhir. Yang soalan terakhir dah ni. Nak habis dah.
Okey, so kita tengok soalan bilangan sisi dan bilangan paksi simetri bagi beberapa poligon sekata ditunjukkan dalam jadual di bawah. Ini bilangan sisi. Ini bilangan simetri. Kalau korang tengok dia kata untuk poligon ni nama dia apa ya? Poligon sekata kan? Pentagon. Pentagon. Tu apa? Oh, siapa jawab tu? Hexagon. Hexagon. Tu cikgu pesan. Kan baru ni soalan trial korang. Kan dia keluar heptagon. Kelas PA, ni pecah rahsia sikit lah. Siapa kelas PA di sini nasib lah korang. Left dulu, jom. Ramai yang salah heptagon tu. Sebab apa? Sebab dia orang tak ingat heptagon tu apa. Cikgu rasa satu sekolah apa ya. Sebab kita punya GP memang rendah sangat. Soalan yang simple, heptagon tu pun korang tak reti kan. Heptagon yang mana? Heptagon berapa bilangan sisi kan? Tak reti. Itulah cikgu kata sekarang ni korang buat macam ni. Korang cari balik poligon tu satu-satu. Pentagon berapa bilangan? Hexagon berapa? Oktagon berapa? Korang kena tahu sebutan dan bilangan sisi dia. Sebab kalau korang tak tahu, susah nak jawab kan. Soalan-soalan yang beginilah. Yang ini tak apa. Yang ni soalan dia yang contoh soalan macam soalan trial kita tu lah. Sebab dia kena masukkan bilangan sisi. Kan dia cakap dia nak kesimpulan untuk jumlah sudut, apa benda namanya? Untuk heptagon. Kalau kau tak tahu heptagon tu berapa sisi, macam mana kau nak jawab, betul tak? Kan? So kena tahu benda-benda tu ya, kena tahu nama poligon dan bilangan sisinya, mesti tahu tu. Okey. Ni namanya apa tadi? Hexagon. Hexagon bilangan sisinya 6, bilangan simetrinya 6. Yang ni apa namanya ni? Heptagon. Heptagon. Bilangan sisinya 7. Bilangan simetrinya pun 7. And the last one ni apa? Dekagon. Oktagon sisinya 8 dan bilangan simetrinya 8. Habis tu dia kata dengan melengkapkan pernyataan berikut, buat satu kesimpulan secara aruhan berdasarkan jadual di atas. Ambil makan. Ya, ambil satu tak apa. Ya, ambil. Minta maaf. Okey. Bilangan paksi simetri bagi sebuah poligon sekata dengan NCC ialah agak apa? Kalau 6 bilangan sisi dia, 6 paksi simetri dia. Kalau 7 sisi, 7 paksi simetri dia. Kalau N? Hello? Apa juga? Lah cikgu jawapan dia. Iya. Itulah dibaca. Ya Allah, betul. Siapa jawab tu? Raida. Itulah, betul lah. Memang N lah jawapannya. Habis kalau 100? 100 lah bilangan dia. Kan sebab dia tanya bilangan paksi simetri bagi sebuah poligon sekata dengan N sisi. Kau tengok hubungan N sisi dengan simetri dia kan sama. So kalau N sisi maka jawapan dia pun N sisi. Anak saya dah tahu 5 jawab. Okey. So itulah jawapan dia. Soalan panjang-panjang gini kau. Ini je soalan, ini ke jawapan dia. 1 markah. Soalan sini 1 markah sebab tadi kan ada A, B, C, D kan. Dia sebenarnya soalan ni, soalan penaklukan maths ni 5 atau 6 markah lah. So sayang kalau korang tak jawab kan. Cikgu nampak baru ni trial pun memang mengecewakan. Topik penaklukan maths ni masih tak dapat. Lepas tu yang baru-baru ni kita bagi satu set kertas 2 pun ramai yang salah dekat penaklukan maths. So cikgu lepas ni, cikgu selang-seli tau dengan Cikgu Ezilah tau. Selang-seli, kita orang selang-seli. Minggu lepas kan Cikgu Ezilah buat paper 1 kan. Minggu depan ni cikgu buat paper 2. Macam tu. So korang kena follow lah. Kalau follow insyaAllah maths ni senang je nak lulus kan.
Tak susah lah, pusing-pusing pula N tu ha. Okay. So habislah untuk hari ini, kelas untuk hari ini So ini kalau yang ada buku PTRS, sila lengkapkanlah modul free kamu tu. Modul free tu kan. Kan kerajaan bagi free kan. So tolong lengkapkan. Janganlah dek, tunggulah Umi cakap. Okay, lepas tu ni pesanan cikgu lah. Kalau bersungguh insyaAllah hasilnya pasti lumayan. Okay, teruskan mendaki ke puncak yang tinggi Teruskan berusaha walaupun susah. Ya Allah adik ni. Walaupun susah kerja kamu kena move on. Betul tak? Betul. Okay. So Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. mana handphone ni? So macam mana Umi nak ambil balik mesej ni Boleh ambil balik mesej ni? Ambil kat mana? Pause. Oh tutup ni.